Selamat datang kepada webinar yang pertama kali kita buat untuk public, and tajuk kali ini adalah diabetes. Kita ni buat tajuk berpuasa dengan selamat sewaktu COVID-19. Bulan Ramadan dah mulia, yang mulia tu dah dekat. Dalam seminggu kita rakyat-rakyat yang kaum-kaum Muslim akan menjalani satu bulan bulan Ramadan. So soalan-soalan yang kita selalu tanya adalah, adakah kita sudah bersedia untuk bulan Ramadan bagi pesakit-pesakit yang mengalami penyakit diabetes? So dengan sekarang kan pergerakan terkawal, kita perlulah lebih ambil langkah lebih selamat, sebab dalam masa ni kalau apa-apa berlaku berkesihatan kita tak mendapatkan rawatan, mungkin agak lebih susah berbanding dengan yang lepas-lepas. So oleh sebab tu kita adakan webinar ini supaya kita dapat berpuasa dengan lebih selamat, bagi khasnya untuk kaum yang berpenyakit diabetes lah, ya. So hari ini kita sangat berbesar hati sebab kita dapat jemputan panel-panel yang boleh berkongsi pengalaman dan juga berkongsi pengetahuan macam mana kita nak berpuasa dengan lebih selamat. So izinkan saya nak perkenalkan dua panel. Panel pertama adalah Profesor Maria Dr. Nolaila Mustafa. Beliau adalah pakar perunding diabetes dan endokrinologi. So ini diabetes adalah penyakit berkaitan rapat dengan hormon. Okay. Dan juga kita ada panel yang kedua adalah Puan Samira Taufik. Beliau adalah pakar dietetik daripada Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. So nanti agenda untuk pagi ni 1 jam. Dan saya cuba akan buat moderation supaya kita boleh bertanya, dan sesi interaksi ni kita boleh bertanya. Dan kita mulakan dengan dua persembahan pendek, ya, daripada Prof. Nolaila dan juga Puan Samira. Kita mungkin mengambil masa 20 minit untuk pengetahuan basic, ya, awal, dan lepas tu kita akan buka untuk persoalan. Sebelum itu kita nak tekankan persoalan anda boleh di-post dalam satu button yang dipanggil Q&A yang terpapar pada skrin bawah anda, dan saya akan membaca Q&A dan kita boleh menjawablah, ya, sesi interaksi. So itu ada pertama. Keduanya, sesi ini kita cuba rekodkan, so ambil perhatian supaya rekod ini kita boleh beri manfaat kepada sesiapa yang tidak dapat hadir untuk webinar pagi ni lah, ya. So itu saja permulaan saya, dan saya sendiri adalah Dr. Tong. Saya adalah pakar perubatan keluarga, dan saya suka sekali membuat sebagai moderator untuk sesi ini, ya. So untuk sesi pertama saya menjemput Prof. Nolaila untuk beri sedikit pandangan. Persoalan awalnya adalah siapa yang sepatutnya berhati-hati semasa berpuasa untuk penyakit diabetes, dan apakah kesan-kesan negatif kalau kita tak amalkan dengan cara yang betul lah. Okey, saya serahkan kepada Prof. Nolaila. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Prof. Tong menjadi moderator untuk webinar yang pertama ni, dan juga terima kasih saya ucapkan pada pihak pengurusan fakulti. So seperti yang kita tahu, sekarang adalah wabak COVID-19 atau COVID-19, dan juga kurang daripada seminggu lagi kita akan menyambut Ramadan. Sebelum ni kita sentiasa mengadakan ceramah Ramadan selama 2 bulan sebelum kita start puasa untuk para pesakit, para staf, tapi disebabkan kekangan dan penutupan klinik, jadi kita tidak dapat adakan ceramah Ramadan. Jadi di sini adalah peluang untuk berkongsi masalah pesakit diabetes semasa Ramadan. Jadi saya akan tunjukkan beberapa slide, tak banyak sebab saya rasa mungkin lebih banyak soalan ataupun rasa ingin tahu berkenaan penjagaan diabetes semasa Ramadan. So saya akan sharekan slide saya di sini.
Tak boleh share. Saya tak boleh share screen lah. Encik Bukhari boleh tolong? Boleh disable. Okay. Lagi. Okay. Okay, ni right. Okay, boleh dengar ya? Boleh. Okay, so tajuk adalah adakah selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan semasa COVID-19 ni. So soalan yang pertama yang saya rasa semua orang tertanya-tanya adalah adakah pesakit diabetes terdedah kepada COVID-19? Sebenarnya rata-rata yang data yang kita dapati di seluruh dunia, kita tahu now adalah wabak. Tiada bukti ataupun data yang cukup menunjukkan pesakit diabetes lebih senang mendapat jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tiada diabetes. Maknanya kalaupun seseorang tu ada diabetes, kalau dia menjalankan social distancing, dia tidak ada kontak dengan pesakit COVID-19, jadi dia bukan senang-senang boleh dapat. Okay? Tetapi kalau dia ada diabetes dan dia mempunyai atau mengalami jangkitan COVID-19, tersilap tulisan tu, ejaan. Kalau dia ada jangkitan COVID-19, sakit diabetes, jadi dia mempunyai risiko komplikasi yang lebih daripada orang yang tiada mempunyai diabetes atau pesakit yang tidak mempunyai sakit diabetes. Seperti mana yang kita tahu dalam berita yang kita dengar setiap hari, mereka yang mengalami masalah pernafasan, perlu diintubasi dan juga kematian adalah tinggi di kalangan pesakit diabetes. So itu maknanya komplikasi lebih tinggi. Tapi bukan maknanya ada diabetes mesti dapat COVID-19, tidak. Dan bila bercakap pasal COVID-19 dan Ramadan yang bakal menjelang tiba, kita tahu seorang Muslim itu perlu ataupun adalah menjadi tanggungjawab untuk berpuasa jika dia mampu. Puasa ni melibatkan menahan lapar dan dahaga, dan juga kita dilarang mengambil ubat-ubatan semasa berpuasa daripada subuh hingga maghrib. So lebih kurang 14 jam kalau ikut di Malaysia sekarang. Dan kita juga tahu bahawa paras gula dalam darah sama ada dia berpuasa atau tak berpuasa dipengaruhi oleh makanan yang kita ambil seharian dan juga aktiviti insulin dalam badan dan juga aktiviti yang kita lakukan sehari-hari. Sebelum sarapan, kalau boleh kita nak paras gula kita antara 4 hingga 6. Kalau sebelum makan tengah hari atau makan malam antara 5 hingga 7 milimol per liter, dan 2 jam selepas makan kalau kita kata orang tu terkawal gula diabetes adalah kurang pada 8.5. Sesetengah asosiasi ataupun persatuan dia meletakkan dalam kurang daripada 10 milimol per liter. Tapi kalau ikut Malaysia guideline ataupun Malaysian CPG guideline, kita anjurkan kita cadangkan kurang pada 8.5 milimol 2 jam lepas makan. Now, siapa yang kita biasanya secara general, secara amnya yang kita kata tak payah berpuasa, orang yang tak memahami keperluan atau tujuan berpuasa. Contohnya orang cacat, ya, dia tak faham apa tu puasa. Orang tua yang lemah dan tak berdaya, musafir ataupun orang yang berjalan jauh, wanita mengandung atau menyusukan anak, kanak-kanak yang belum akil baligh ataupun belum orang kata reach puberty, dan juga mereka yang mengalami masalah penyakit kronik, contohnya kegagalan buah pinggang dan juga mempunyai diabetes. Tapi kita tahu kebanyakan pesakit diabetes ingin berpuasa dan kita
telah banyak kajian dan data kita dapati di kalangan pesakit diabetes ni, adakah mereka boleh berpuasa. So berpuasa Ramadan sebenarnya adalah selamat buat sebahagian besar pesakit diabetes. Macam mana kita nak kata dia selamat? Dengan cara kita berikan pendidikan diabetes secara komprehensif, secara menyeluruh sebelum bulan Ramadan lagi, dan juga mengajar pesakit mengenai pengurusan diabetes. Kalau kita kata pengurusan diabetes ni maknanya dari segi okey. Ada orang kacau saya punya slide. Saya tak boleh kontrol saya punya slide sekarang ni. Okey, next slide. Slide seterusnya. Okey, pengurusan diabetes bukan melibatkan makanan aja, pengambilan ubat dan juga untuk memantau paras gula dalam darah. Slide seterusnya. Okey, masalah pesakit diabetes kita ketika berpuasa, ataupun kita kata apakah kesan negatif yang kita selalu dapati pada pesakit diabetes semasa berpuasa Ramadan ni. Satu adalah hyperglycemia ataupun paras gula terlalu tinggi, dan kajian telah dilakukan di seluruh dunia, dan Malaysia, UKM merupakan salah satu center atau pusat yang terlibat dalam kajian epidemiologi itu. Kita dapati kejadian paras gula terlalu tinggi dalam badan atau hyperglycemia ketika Ramadan, berpuasa Ramadan adalah 7.5 kali ganda daripada biasa, dan ini akan menyebabkan dehidrasi ataupun kekurangan air dalam badan bila paras gula tinggi. Jadi dia akan kencing dengan banyak dan menyebabkan kekurangan air dalam badan, dehidrasi dan mungkin menyebabkan koma. Dan kita juga dapati hypoglycemia ataupun paras gula terlalu rendah semasa berpuasa Ramadan di kalangan penyakit diabetes juga adalah agak kerap daripada biasa, dalam 5 kali lebih kerap daripada biasa, daripada ketika bukan berpuasa Ramadan. Tetapi pesakit diabetes boleh berpuasa dengan selamat dengan penjagaan dan pengurusan diabetes yang betul sebelum datangnya Ramadan, dan masalah-masalah seperti hyperglycemia, dehidrasi dan hypoglycemia dapat dielakkan, dan mereka selalunya dapat berpuasa penuh ataupun dapat menjalankan ibadah puasa. Okey, slide seterusnya. Okey, dan International Diabetes Federation dan juga di Malaysia the guideline untuk berpuasa Ramadan, kita kategorikan ataupun letakkan pesakit diabetes kepada 3 kategori utama. Mereka yang berisiko sangat tinggi untuk melakukan ibadah puasa Ramadan ni, dan biasanya kita bagi nasihat tak payah puasa kalau boleh lah. Okey, dan contohnya adalah pengidap pesakit jenis 1, sebab pesakit diabetes jenis 1 biasanya memerlukan injection insulin, mengambil insulin, cocok insulin 4 kali sehari. Seseorang yang mengidap dan telah dimasukkan ke dalam hospital yang mengidap hypoglycemia yang memudaratkan, contohnya dia dapat hypo sampai koma. Setengah orang dia hypo sedikit saja, maknanya dia hypo macam 3.8 dan dia masih lagi boleh berfungsi, berjalan dan boleh pergi ke dapur ambil makanan. So orang yang dah pingsan sampai masuk hospital, hypoglycemia, kita tak galakkan berpuasa, terutama kalau bulan 1, bulan 2 ada masuk hospital disebabkan hypoglycemia. Ataupun seseorang yang mengidap sejarah hypoglycemia yang berulang, dia kerap sangat hypo dan kerap sangat perlu ambil makanan. Jadi kalau dia puasa pun dia akan ada risiko hypoglycemia, jadi kita tak galakkan berpuasa.
Seseorang pesakit yang tiada respon terhadap hypoglycemia atau hypoglycemia unawareness, kita panggil, maknanya bila paras gula dia terlalu rendah, dia tak rasa apa-apa, dan ini juga boleh memudaratkan kerana dia tanpa simptom hypo, dia boleh pingsan terus, okey, ataupun mendapat serangan jantung dan menyebabkan kematian. Pesakit diabetes yang baru mengalami serangan jantung dalam 2-3 bulan sebelum bulan Ramadan juga kita tak galakkan berpuasa, sebab katalah paras gula terlalu rendah boleh menyebabkan arrhythmia ataupun denyutan jantung yang tidak regular dan boleh memudaratkan pesakit jantung. Dan pesakit buah pinggang yang memerlukan dialisis juga kita tak galakkan mereka berpuasa sebab risikonya adalah sangat tinggi. Mereka yang menghidap diabetes dan tahap diabetes tidak terkawal selalu masuk disebabkan diabetic ketoacidosis ataupun gula selalu tinggi sampai ada banyak jangkitan kuman, ataupun mereka yang mengalami mengidap diabetes dan juga melakukan pekerjaan yang memerlukan kerahan tenaga, contohnya macam pekerja kontrak dan sebagainya, dia akan mengalami dehidrasi kerana bekerja di panas terik matahari. Okay, so ini adalah pesakit diabetes berisiko sangat tinggi. Jadi kita tak galakkan berpuasa, tetapi kalau nak kita case to case basis, dia akan berbincang dengan doktor. Slide seterusnya. Okey, golongan kedua adalah kategori kedua, diabetes berisiko tinggi. Of course dia punya paras gula tidak terkawal, purata paras gula antara 8.5 hingga 16.5 mmol per liter, dan A1C, HbA1c yang purata 3 bulan gula tu antara 7.5 hingga 9%. Dia tinggi, tapi kalau nak berpuasa kita akan bagi nasihat-nasihat tertentulah, sebab sepatutnya bulan puasa ni kurang makan, jadi sepatutnya gula akan lebih rendah lah harapnya. Kegagalan buah pinggang tetapi tidak memerlukan dialisis, jadi ada juga nasihat-nasihat tertentu yang kita boleh berikan kalau masih ingin berpuasa. Mereka yang tinggal bersendirian dan terutamanya mengambil insulin, kita bimbang dia akan mengidap hypo dan pingsan. Pesakit yang mengambil ubat yang boleh mengganggu pemikiran, contohnya pesakit yang juga mengambil ubat-ubat psikiatri dan ubat-ubat lain yang ada kesan sampingan kepada pemikiran. Mereka yang mempunyai komplikasi diabetes yang memudaratkan, contohnya mempunyai masalah jantung, yang mempunyai penyakit-penyakit lain yang mungkin memudaratkan atau menyebabkan diabetes tu akan lebih tidak terkawal. Contohnya SLE yang ambil steroid, okay, dia akan senang dapat jangkitan kuman dan juga mengacau paras gula dalam darah. Pesakit-pesakit yang memerlukan steroid ataupun pesakit paru-paru, warga emas dan mempunyai masalah kesihatan juga mempunyai risiko tinggi semasa berpuasa Ramadan. Jadi kita juga tidak galakkan, tapi boleh dengan nasihat-nasihat tertentu. Okey, slide seterusnya. Okey, ini adalah yang kategori ketiga dan keempat, diabetes yang berisiko sederhana. Maknanya diabetes dia terkawal, bila jumpa doktor sentiasa masa jumpa doktor tu dia punya HbA1c mungkin kurang daripada 7% dan dirawat oleh insulin dan juga ubat sulfonylurea, contohnya Dimecron, Amaryl atau Novonorm. Ubat-ubat ini adalah dia punya fungsi merembeskan insulin, jadi kita kena adjust ataupun kurangkan dos ubat-ubat walaupun dia adalah pil. Dan mereka yang berisiko rendah dan kita kata okey boleh berpuasa insya-Allah selamat adalah diabetes yang
mengamalkan gaya hidup sihat. Maknanya dia tak perlukan ubat, dia just control diet, buat exercise and paras gula dia sentiasa terkawal. Ataupun mereka yang mengambil ubat diabetes yang tidak menyebabkan hypoglycemia, contohnya metformin, acarbose, pioglitazone. Ini adalah contoh-contoh saja ya, Januvia, Forxiga, Jardiance. Ini apa yang ada di hospital UKM dan juga di luar sana. Tapi setengah orang kita masih perlu adjust ataupun ubah dos dia. Case to case again, individual, bergantung pada individu lah. Okey, yang seterusnya, slide seterusnya. Dan macam mana pula dengan pemantauan paras gula semasa berpuasa? So kita galakkan pesakit diabetes untuk memantau paras gula dengan lebih kerap berbanding hari biasa. Ini contoh-contohnya bila kita nak suruh ataupun pesakit diabetes tu perlu cek paras gula semasa sahur. Maknanya bila bangun nak sahur tu, lepas tu bila dah makan kita takut hypo mungkin 10 pagi, tengah-tengah hari 1 PM sebelum buka puasa, jangan tahan kalau dah hypo, so 5 petang, 5.30 ataupun 6 petang pun boleh, dan 10 malam. So saya tunjukkan waktu-waktu ni atau contoh masa bukan maknanya kena cek 5 kali sehari. So katalah mungkin minggu pertama nak cek 2 kali dalam satu hari, pilihlah masa yang mana. Dan kalau minggu kedua tu kita dah, pesakit diabetes dah faham macam mana dia punya gula, jadi mungkin dia perlu cek sekali sehari sebelum ke puasa, contohnya takut hypo, ataupun semasa sahur. Saya rasa ini just slide yang saya ada untuk dikongsikan bersama. Kita mungkin boleh berbincang semasa sesi soal jawab nanti. Ya, Prof Tong? Prof Tong mute tak dengar Prof Tong. Oh ya. So sekarang ni terima kasih Prof Nurila telah berkongsi mengenai diabetes, and seterusnya kita menjemput Puan Samira untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan pemakanan. So secara amnya kita nak tahu apakah perubahan masa dan jenis makanan yang diperlukan bagi seorang pesakit diabetes, ya, jika mereka dikelaskan sebagai pesakit yang boleh berpuasa lah, ya. Dengan itu saya jemput Puan Samira untuk kongsikan pengalaman dan pengetahuan, dan sambil itu sesiapa yang ada pertanyaan mengenai pengendalian ubat, risiko kencing manis, risiko hypoglycemia boleh di-share dalam Q&A session, ya. Puan Samira. Okay. Okay, terima kasih Prof. Jadi untuk bahagian diet, Puan Samira tekan share screen. Puan Samira tekan share screen dekat tengah-tengah tu, warna hijau tu, button ke tengah tu. Tengah bawah tu, di tengah bawah. Okay. Belum, saya tak nampak lagi. Okey. Dapat tak? Okey, nampak. Okay. Jadi untuk pesakit diabetes, sebenarnya pemakanan adalah sama, cuma dia berbeza dari segi waktu makan dia, ya. Okay, pemakanan masa bulan Ramadan ni adalah pertama sekali adalah untuk mengelakkan risiko yang mungkin berlaku pada pesakit dan mengelakkan isu kesihatan yang dikaitkan dengan masa berpuasa lah semasa bulan Ramadan, dan saya akan kongsikan sedikit tentang garis panduan dan pelan pemakanan. Okay. Ya, seperti yang Prof Nurlaila ada bincangkan sebelum ni tadi, antaranya adalah risiko yang berlaku pada pesakit adalah risiko hypoglycemia semasa berpuasa. Jadi amat penting untuk pesakit diabetes sebelum mereka nak berpuasa, mereka mungkin boleh cuba dengan puasa sunat dulu dan tengok
trend dia macam mana. Okay. Dan isu yang kedua, risikonya adalah lepas makan, sama ada sahur pun selepas berbuka ataupun antara waktu sahur dan berbuka tu mereka ada ambil snack, dia juga boleh meningkatkan risiko hyperglycemia. Dan seterusnya dehidrasi, sebab kurang minum air kan masa bulan puasa, dan terutamanya bila bulan puasa tu jatuh pada musim atau ketika cuaca yang panas. Okay. Walaupun bulan puasa adalah waktu yang kita kata yang terbaik untuk kawal berat badan, tapi ada juga yang pesakit atau even individu yang normal, yang biasa akan mengalami kenaikan berat badan disebabkan boleh kenaikan pengambilan tenaga dan kurangnya physical activity lah. Okay, dan bila kita berpuasa, biasanya ada risiko kepada pesakit untuk mengalami ketidakseimbangan elektrolit di dalam badan. Yang ini disebabkan oleh perubahan diet yang drastik dan juga diet yang tak seimbang lah semasa berpuasa. Dan kegagalan renal acute boleh juga berlaku pada pesakit walaupun mereka tidak ada kegagalan buah pinggang, tapi mungkin ada risiko untuk berlaku apabila disebabkan oleh dehidrasi, especially pada golongan-golongan yang cenderung mengalami dehidrasi lah, seperti warga emas. Okay. Perubahan waktu makan itu dia melibatkan perubahan yang ketara pola pemakanan bagi umat Islam lah semasa bulan puasa, sebab di bulan puasa waktu makan dia gap dia agak jauh. Jadi the first meal adalah waktu sahur dan diikuti dengan tempoh berpuasa yang mungkin sampai 14 jam. Okay. Dan kemudian pattern makan dia mungkin akan lebih kerap pada waktu malam start daripada berbuka puasa. Jadi itu antara perubahan waktu makan, sebab siang dia tak boleh makan ya. Jadi perubahan waktu makan ni dia boleh menyebabkan implikasi lah, sama ada hyperglycemia macam tadi, dan ini ditambah pula dengan tabiat pemakanan yang tak sihat semasa bulan Ramadan ya, semasa bulan puasa, dan juga ditambah dengan kurangnya physical activity. Okay. Jadi secara ringkas, apa yang menyebabkan hyperglycemia semasa bulan puasa ataupun Ramadan? Yang first sekali adalah kerana makan terlalu banyak ya, semasa mula bulan puasa. Mungkin masa berbuka, sebab biasa waktu awal-awal Ramadan ni kita excited kan. Jadi kita berbuka tu macam-macam hidangan yang kita ambil dan tanpa disedari dia akan menyebabkan pengambilan kalori itu berlebihan. Jadi selain daripada itu, hyperglycemia juga disebabkan oleh peningkatan pengambilan karbohidrat. Bergantung pada pilihan jenis karbohidrat, sama ada karbohidrat itu adalah dari kumpulan karbohidrat terproses, which is macam tepung, gandum, makanan yang dibuat daripada tepung beras, kuih macam tu, ataupun pengambilan nasi, yang nasi biasa, nasi beras putih, beras biasa. Okay, jadi ini adalah karbohidrat yang dari kumpulan karbohidrat yang terproses. Okay. Dan seterusnya pengambilan makanan bergula ataupun air manis yang mengandungi gula. Masa bulan Ramadan selalunya banyak kuih ya. Jadi yang ini dia akan menyumbang kepada kenaikan gula darah disebabkan dalam gula itu adalah karbohidrat. Jadi bila dia makan bersama dengan kuih tadi dia makan bersama dengan hidangan utama, nasi contohnya, total kandungan karbohidrat itu banyak, terlalu banyak. So dia akan meningkatkan gula darah dan sebenarnya menyebabkan hyperglycemia. Okay, pilihan makanan yang tinggi GI, setengah karbohidrat ni dia ada dalam kategori yang tinggi GI. Makanan yang tinggi GI ni selalunya dia makanan yang terproses jugalah. Jadi pengambilan makanan yang tinggi GI akan menyebabkan gula darah tu meningkat dengan cepat selepas makan berbanding dengan makanan yang rendah GI atau sederhana GI. Okey, dan seterusnya kenapa hyperglycemia berlaku? Dia boleh disebabkan oleh pengambilan snack atau kudapan. Ini termasuklah moreh yang diambil selepas solat tarawih. Okay. Kalau saiz hidangan moreh ataupun snack itu adalah besar, jadi dia akan significantly menaikkan
gula darah. Selain daripada tu hypoglycemia. Ya, hypoglycemia ni selalunya berlaku waktu kita berpuasa lah, disebabkan oleh satu tabiat yang tidak bersahur, tidak mengambil sahur ataupun bersahur terlalu awal. Jadi ada setengah-setengah pesakit yang tidak mahu bangun untuk sahur. Jadi mereka memilih untuk bersahur sebelum tidur ataupun awal lewat malam. Okay. Jadi bila sahur terlalu awal, jarak atau tempoh masa dia berpuasa itu adalah panjang. Okay, ini selain daripada hypoglycemia berlebihan makan macam saya dah explain tadi. Okay. Tabiat makan terlalu laju, ya, waktu berpuasa tu dah lapar sangat, kita berbuka terus makan hidangan yang besar. Jadi dan makan pula terlalu laju untuk menyebabkan makan berlebihan. Seterusnya kenaikan berat badan. Okay. Dan selain daripada tu adalah dia boleh juga meningkatkan peningkatan kolesterol bila mana makanan yang kita pilih tu adalah makanan bergoreng ataupun yang mengandungi margarin yang tinggi, lemak trans. Okey. Garis panduan pemakanan masa berpuasa ni sebenarnya ada di dalam kita punya medical nutrition therapy MNT, ya, untuk berpuasa untuk pesakit diabetes. Dan secara amnya garis panduan kita adalah menekankan untuk tidak mengabaikan sahur. Sekurang-kurangnya ambillah karbohidrat, protein, sayur-sayuran yang lengkap masa bersahur. Okay? Sebab kalau bersahur tu hanya mengambil karbohidrat sahaja, karbohidrat dia akan cepat dicerna. So dia tidak dapat memberi rasa kenyang untuk tahan lebih lama masa kita berpuasa. Okey. Untuk masa berbuka pula, jangan pula kita lewatkan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka ni bila sampai waktu dia, masuk maghrib kita terus berbuka, dan waktu berbuka kita galakkan untuk ambil sedikit makanan yang bergula, contohnya kurma, tapi kuantiti dia tak boleh banyak, ya. Boleh limit antara 1 hingga 2 biji kurma bersama dengan air. Jadi kalau kurma dah manis, ada gula, eloknya minuman kita tu adalah air kosong. Nah, air kosong untuk rehydrate badan kita yang dehidrasi masa berpuasa. Okay. Boleh juga masa berbuka tu kita mulakan dengan hidangan yang ringkas dulu. Contohnya kurma ataupun buah, ya, sedikit. Maknanya dia sebagai manisan dan sedikit kuih. Kuih yang bukan kuih yang manis yang bergula lah. Contoh macam popiah basah ke 1 keping, okay, untuk berbuka. And then lepas solat baru makan hidangan yang sempurna lah. Okay. Makanan ringan ataupun snack selepas tarawih boleh diambil sebagai pengganti snack sebelum tidur. Tapi bergantung kepada kalori yang diperlukan oleh seseorang. Kalau mereka perlu mengawal kalori semasa bulan Ramadan ni, kita tak galakkan ambil boreh ataupun snack ni terlalu berat lah. Kalau tadi akan meningkatkan pengambilan kalori. Mengambil buah-buahan, sayur-sayuran semasa berbuka dan bersahur itu adalah juga penting untuk memastikan kita dapat secukupnya serat semasa kita berpuasa ni. Dan selain daripada itu, dia pun memberikan vitamin dan garam galian lah. Okay, pilihan serat karbohidrat seeloknya adalah daripada kumpulan yang tinggi serat. Untuk macam beras pirang ke, roti wholemeal ke, ya. Maknanya makanan yang diperbuat daripada whole grain. Jadi kalau kita bandingkan kesan karbohidrat daripada yang bukan whole grain dengan whole grain, mungkin karbohidrat dia sama, tetapi bila kandungan serat dia tinggi, penyerapan gula akan lebih perlahan. Jadi kenaikan gula itu tidak cepat, tidak shoot up terlalu tinggi selepas satu-satu waktu hidangan tu. Okay. Pengambilan makanan, saya betul pengambilan makanan yang bergoreng, berlemak tinggi dan garam juga perlu dikurangkan. Of course yang makanan bergoreng ni atau berlemak ni akan menambahkan kalori. Tetapi ada jenis lemak yang
sihat. Okey, nanti saya akan explain lagi. Okey. Minum air yang cukup, ya. Kita galakkan untuk minum air yang cukup, tetapi bukanlah minuman yang bergula atau minuman manis. Seelok-eloknya minuman atau pengambilan air ni waktu berbuka sehingga sebelum waktu tidur tu kita minum, kita spreadkan dalam satu hari. Kita rancanglah minum satu gelas sebelum selepas makan. Lepas tu nanti antara waktu solat sebelum tidur kita minum lagi. Tapi lebihkan air kosong lah atau minuman yang tanpa gula. Waktu bersahur juga kita galakkan minum lebih banyak air, pengambilan air. Tetapi elakkan minuman yang berkafein lah, sebab minuman berkafein ni dia akan menyebabkan seseorang tu cenderung untuk mengalami dehidrasi. Okay. Elakkan makan yang berlebihan ataupun pengambilan karbohidrat yang berlebihan, terutama yang manis, berlemak, kerana dia akan meningkatkan gula darah dan menyumbang kepada kenaikan berat badan. Okey. Bagaimana kita nak tahu berapa banyak kalori yang kita perlu ambil dalam sehari? Itu bergantung kepada berat badan, ya. Dan sama ada kita kurang berat badan normal ataupun berlebihan berat badan. Okey. Tetapi berapa banyak pun kalori yang kita perlu dalam sehari, kita boleh bahagikan dia kepada beberapa waktu makan. Bukan makan yang terlalu banyak dalam satu masa. Kita boleh bahagikan antara waktu sahur, berbuka, iftar dan juga snack. Sama ada 1 atau 2 kali bergantung pada keperluan. Pilihan makanan sama juga seperti bulan yang tak puasa. So diet tu mesti yang seimbang lah. Rangkumi karbohidrat, protein dan lemak. Jadi untuk karbohidrat percentage dia antara 45 ke 50% sama seperti bulan yang tak puasa. Kita galakkan lebihkan protein masa bulan berpuasa ni, sebab protein dia akan memberikan rasa kenyang. Tetapi pilihan protein tu adalah penting. Perlu diingatkan, maknanya makanan yang berprotein yang mengandungi lemak tinggi, contohnya daging merah seperti lamb, daging lembu, sebenarnya kurang digalakkan sebab dia mengandungi lemak tepung. Tapi kita boleh pilih daging tanpa lemak, maknanya kita buangkan lemak. So kalau ayam pula kita buangkan kulit dan elakkan bahagian yang tinggi lemak lah, contoh kaki ayam, kepala ayam. Lebihkan pada pengambilan ikan dan kekacang, ya. Dan untuk lemak pula, seperti saya bagi tahu tadi, dia ada lemak yang baik atau lemak yang kena dielakkan. Contohnya kalau lemak tepung, mono tak tepung, poli tak tepung, yang kebanyakannya ada dalam kekacang, jenis minyak masak, contoh olive oil, canola, minyak bumi matahari, ya, minyak jagung. Itu adalah kumpulan lemak yang mono ataupun poli tak tepung. Lemak yang tepung, contohnya dalam butter, santan, minyak kelapa sawit juga dia ada lemak tepung. Jadi kita kena kurangkan. Macam mana caranya adalah dengan modifikasi masakan. Ini kita gunakan kaedah Ramadan Tip. Nanti saya akan kongsikan tentang Ramadan Tip ni untuk merancang pemakanan. Okey, so pencuci mulut lagi. Sama juga dia dengan yang kita nak pilih tu elakkan yang tinggi gula lah. Yang boleh dipilih, contohnya kita ambil buah-buahan segar. So, itu pun dikategorikan sebagai pencuci mulut. Tetapi untuk pesakit diabetes perlu diingatkan, saiz hidangan buah ni penting. Okay. Dan kita galakkan sayur-sayuran sama ada masak atau mentah. Karbohidrat daripada sayur-sayur ni, sayur-sayur kebanyakan dia rendah karbohidrat. Jadi ada juga karbohidrat dalam sayuran yang berkanji, contohnya kentang, keledek. Boleh diambil tetapi dia masih perlu dimasukkan dalam kita punya plan karbohidrat ataupun pertukaran karbohidrat. Selalunya kalau one-to-one session dengan dietitian, kita akan explain further tentang berapa kuantiti karbohidrat yang mereka boleh ambil lah. Okay. Makanan yang terproses juga perlu dikurangkan lah. Okay. Ini yang seperti yang saya dah explain tadi. Okay. Mengambil protein dan lemak. Okay. Kualiti hidangan masa bersahur dan especially masa bersahur lah, kita galakkan protein dan juga lemak. Tapi bukan bermaksud bila lemak tu mesti kena goreng ataupun masakan
santan, dia jenis lemak yang sesuai lah Jadi contoh macam kita stir fry guna minyak bunga matahari. Tu dia menambahkan lemak dalam sayur. Okey, bila kita masakkan tu ada protein dan lemak, dia mengurangkan GI sesuatu hidangan tu. Contoh bila kita combine nasi putih dengan sayur dan protein dengan cara masak yang mengandungi lemak yang baik, so dia punya GI tu dia tak jadi tinggi, dia akan jadi total meal tu dia akan jadi moderate. Itu yang kita nak. Okay. And then protein dan lemak ni dia beri rasa kenyang kepada kita, terutamanya masa kita bersahur. Sebab dia lambat dicerna. So dia bagi rasa kenyang tu lebih lama lah. Okay, untuk yang semasa bulan Ramadan ni, untuk pemilihan snack snack ni kita galakkan yang kurang daripada 200 kalori. Kalau snack tu lebih daripada 200 kalori, dia dah menghampiri kepada kalori untuk satu hidangan yang utama masa berbuka ataupun untuk masa sahur. Kalau untuk snack, dia mesti bawah 200 kalori. Kalau makanan tu kita boleh, contohnya kita makan satu pinggan mi rebus atau mi sup ataupun mi hun. Dia sebenarnya satu hidangan yang lengkap dan karbohidrat dia agak tinggi lah untuk snack. Jadi dia tak sesuai. Jadi apa snack yang sesuai? Contohnya macam kalau kuih yang bukan kuih yang manis, contohnya kuih apam, satu ketul, bukan apam balik lah. Okay. And then buah-buahan segar, satu potong ataupun satu biji bergantung pada saiz hidangan satu buah. And then biskut macam cream cracker, high fiber, 2-3 keping sebagai alas perut sebelum kita tidur. Okay. Boleh juga sebagai snack ni kita jadikan untuk berbuka lah. Maknanya kita tak nak makan terlalu heavy masa berbuka. Kita ada ambil kuih, ambil ataupun buah dengan kurma tadi. Then kita makan dulu dan solat. Selepas solat maghrib baru kita makan hidangan yang dekat. Okay, ini contoh Ramadan plate. Apa yang perlu ada dalam pilihan kita semasa berpuasa. Okay. Kuantiti nasi ataupun apa-apa juga karbohidrat. Boleh jadi pasta ni, kuantitinya hanyalah 1,5 cawan. Okay, bagi kita kata satu suku daripada pinggan. And then satu suku lagi adalah untuk sayur-sayuran. Okay, and then protein, seterusnya protein. Dekat sini protein kita bagi pilihan daripada daging ataupun ayam ataupun ikan. Dan lagi satu adalah daripada kekacang. Sebab kekacang ni dia menambahkan serat juga dan beri kita rasa kenyang. Dan sayur-sayuran lah. Untuk buah-buahan kita boleh pilih satu buah sama ada tembikai ke terpulang lah apa-apa buah-buahan yang segar. And then kurma. Okay, sebab biasanya sunnah kita berbuka dengan kurma lah. Tapi kuantiti kurma ni antara 1 hingga 2 biji. Minuman ni sama ada minuman susu bersusu, susu rendah lemak tanpa perisa ataupun boleh juga digantikan dengan susu soya yang tanpa gula atau kurang manis. Okey, cuba kita bandingkan yang cadangan Ramadan plate dengan plate kita. Okey, pinggan yang biasa kita ambil masa berbuka. Okey, yang minuman semestinya yang tinggi gula, sirap ke, bandung ke, ya. Dan yang ini dia menambahkan karbohidrat. Karbohidrat di sini sudah menghampiri sama banyak dengan karbohidrat daripada nasi dia. Jadi dah double dah untuk satu waktu makan. Okay. Dan juga kalau kita tambah lagi dengan kuih-kuih. Jadi dekat sini kalau kita nampak dia punya pengambilan serat yang kurang. Tidak mencukupi lah. Dan juga jenis masakan yang tinggi lemak dan tinggi kalori. Okay. So secara amnya keperluan kalori untuk lelaki adalah lebih kurang 1,800 ke 2,200 bergantung pada physical activity ataupun pekerjaan yang mereka lakukan masa bulan puasa. Untuk perempuan antara 1,500 ya, ataupun jika mereka
dalam kategori yang rendah, kita galakkan kalori tu kurang daripada 1,500. Dan pengagihan pengagihan kalori ni antara sahur, berbuka dan snack adalah seperti ni. Itu 30 hingga 40% untuk bersahur, berbuka 40 ke 50%. Sebagai contoh, kalau kalori seseorang tu dia perlukan antara 1,500, jadi untuk berbuka puasa ni maksimum kalori untuk satu meal adalah 750 kalori sahaja. Ya. Okay, ini adalah contoh menu berdasarkan kalori. Pastikan ada sayur-sayuran. So sayur yang dah masak ataupun sayur yang masak ni sepatutnya lebih kurang 1 cawan kuantiti dia. Kalau kita ambil kurang daripada 1 cawan maksudnya tak cukup lah. Okay. And then cara masakkan kita boleh buat stir fry, ya. Tapi deep fry atau makanan yang goreng, disalutkan tepung ke, pakai santan ke, yang itu cuba dikurangkan. Bukan tak boleh langsung lah, tapi bukan tiap-tiap hari yang macam tu. Okay. Dan kita seimbangkan. Katalah satu lauk kita tu dah bergoreng dan lauk yang lain tu mungkin kita gunakan cara masak yang tanpa menggoreng, tanpa minyak, contoh bakar atau steam. Okay. Dan kita boleh gantikan nasi dengan protein whole meal, protein whole grain ataupun nasi beras perang lah. Okay. Minuman bersusu dan yang tanpa perisa, tanpa gula, boleh ditambahkan dengan oat, ya, untuk bersahur. Okay. Dan minuman yang tidak bergula lah. Okay. Ini adalah snack ataupun snack yang diambil semasa berbuka. Contoh kalau dah berbuka dengan dengan kurma, dan kita boleh ambil dengan kuih yang savory, contoh kari puff ke, ya, popia ke, okay. Elakkan kuih-kuih yang manis, okay. Dan bersama dengan minuman yang bukan minuman yang bergula. Okay. Dan seterusnya lepas solat baru kita makan. Katalah waktu berbuka tadi kita dah makan kurma, so masa yang lepas solat ni kita tak perlu lagi lah ambil buah-buahan macam kurma lagi. Mungkin kita boleh gantikan dengan buah-buahan lain lah. Okay. Ini sayur-sayuran, sama sayur, protein, ikan, ayam. Okay. Okay. Dan kuantiti nasi antara 1 cawan hingga 1,5 cawan. Okay. Untuk snack yang malam ataupun waktu murid, antara cadangannya macam mana kita nak meningkatkan serat, mungkin kita boleh pilih grains lah, whole grain, contohnya oat ataupun roti whole meal, kita boleh buatkan sebagai sandwich. Okay. Ataupun setengah pesakit mereka pernah mencuba minuman produk-produk yang berasaskan susu yang khas untuk pesakit diabetes. Contohnya daripada Abbott kita ada Glucena, daripada Nestle kita ada Nutren Diabetes. Itu sebagai contoh lah, ada brand-brand yang lain. So yang ini juga dia boleh ambil untuk dijadikan snack. Okay. So diingatkan yang snack ni seeloknya bawah 200 kalori bergantung kepada luar kalori yang seseorang individu. Ini contoh saiz pertukaran karbohidrat. Ini saiz pertukaran untuk satu buah lah. Jadi satu pertukaran ni mewakili 15 gram karbohidrat. Okay, dan saiz hidangan buah ni boleh juga dianggarkan dengan menggunakan konsep palm size atau saiz tangan. Okay, untuk mudahkan pesakit kita mengingat berapa kuantiti yang mereka boleh ambil. So kalau buah, apple, orange 1 biji, tembikai contoh 1 potong lah. Ya. Pisang ni bergantung pada jenis dan saiz dia. Kalau yang standard macam pisang emas atau rasal itu 1 biji lah. Okay. Sayur yang dah masak at least setengah cawan, ambil lebih lagi bagus.
Kalau sayur yang belum dimasak, contohnya salad atau ulam, kuantitinya at least 1 cawan. Okay. Serat ni dia banyak kategori dia. Dia ke kacang juga memberikan serat dan dalam masa yang sama dia menyumbang kepada lemak yang baik, lemak yang pun tak tepung. Kalau kuantiti dia kita ambil berlebihan, tak boleh juga sebab dia akan menyumbangkan kalori yang berlebihan lah. Jadi satu hidangan kita cadangkan adalah 1 cawan, 1 cup ataupun 1 tapak tangan lah. Okay. Untuk bijiri sama juga, dia sama dalam kategori karbohidrat. Jadi kalau roti whole meal sama dengan roti putih, karbohidrat dia sama. Cuma yang bezanya adalah serat yang dia ada. Okay. Kalau mie, pasta yang dibuat daripada whole grain juga sama. Bukan bermaksud bila kita makan yang karbohidrat tinggi serat kita boleh makan lebih. Tak. Okay. Jadi gula pun menyumbang pada karbohidrat. So, tak kisah jenis gula apa yang kita ambil, gula perang ke, gula putih ke, berdasarkan saiz hidangan dia boleh menyumbangkan kepada 15 gram karbohidrat. Contohnya madu 1 sudu makan, sama juga dengan gula putih 3 teaspoon atau 1 sudu makan juga. Okay. Gula perang lebih kurang sama juga sebab karbohidrat dia sama, cuma biasanya kandungan mungkin nutrien lain yang berbeza. Okay, ini pula saya kongsikan jenis kuih Melayu. Tipikal kuih Melayu dan kandungan gula. Ini kandungan gula saja, belum masuk lagi karbohidrat daripada tepung. Contohnya kalau kuih bingka ubi, kandungan gula untuk 1 keping antara 18 hingga 25 gram. Kalau 15 gram gula adalah 15 gram karbohidrat juga. Jadi bila kita tambahkan dengan tepung, mungkin dalam satu hidangan tu dia merangkumi 30 gram karbohidrat ke 40 gram karbohidrat bergantung pada cara pembuatan. Jadi kita bayangkan kalau bila diambil satu potong sudah menghampiri 50 gram karbohidrat, itu katalah diambil 2-3 potong dan dicampur pula dengan nasi ke mie yang diambil masa berbuka. So memang karbohidrat loading tu terlalu tinggi. Terus yang menyebabkan hyperglycemia lah. Okay, ini untuk saiz pertukaran protein. Secara amnya satu hidangan kita anggarkan adalah saiz tapak tangan. Okay. Untuk satu pertukaran pula adalah sebesar kotak mancis. Okay. Saiz pertukaran yang ini lebih penting kepada pesakit-pesakit diabetes yang juga mengalami kegagalan buah pinggang yang mana mereka perlu mengawal kuantiti protein yang mereka makan. Tapi kalau tanpa masalah buah pinggang, kuantiti protein tu adalah sama seperti individu yang normal, yang biasa, tapi tidak digalakkan mengambil protein secara berlebihan juga. Okay, ini antara pilihan makanan yang tinggi lemak tetapi menjadi kegemaran kita mungkin masa bulan puasa. Kuih-kuih, sate, nasi lemak mungkin jarang lah tapi mie goreng. Dan mungkin juga ada yang beranggapan bila makan mie tak sama karbohidrat dengan nasi. Ada yang beranggapan nasi lebih tinggi karbohidrat sedangkan mie pun sebenarnya sama. Bergantung pada jenis masakan juga. Kalau masakan tu dia dicampur dengan gula, so dia akan meningkatkan lagi karbohidrat. Okay, dan kuantiti satu hidangan. Tapi sebab sekarang ni masih lagi dalam tempoh kawalan pergerakan kan. Jadi bazar pun dah tak dibenarkan buka. Jadi kebarangkalian kita untuk mengambil makanan terlalu banyak jenis ni mungkin kurang lah. Okay. Alright. So yang garam pun kena kurangkan juga ya. Okay, terima kasih. Right, terima kasih Puan Samirah kongsi banyak maklumat tu. Selalu saya dengar cerita pasal diet, saya banyak belajar juga yang detail. Satu soalan yang sangat biasa kita tanya juga daripada partisipan kita, saya nak tanya mungkin pada Prof Nolala. Sebab kita dah makan, makanan dah berubah dan adakah kita perlu adjust
dos ubat kita? Right, terima kasih Prof Tong. Okay, right. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Boleh ya? Okay. Right, terima kasih Prof Tong soalan tu. Sebab ramai pesakit kita pun tanya pasal boleh macam mana nak adjust ubat. So biasanya pada dasarnya kalau ubat-ubat sulfonylurea contohnya Dimicron yang kita biasa bagi, kalau dia ambil 1 dos saja pagi, kita suruh dia ambil masa buka puasa. Jadi dah terbalik siang ke malam, malam ke siang. Simple. So kalau dia rasa, dia ambil dos yang sama, tapi kalau dia rasa macam hypo gula rendah, kita suruh kurangkan dos. Itu sebabnya 2 bulan sebelum bulan Ramadan, kita ada bulan Rejab dan Syakban di mana mereka ni selalu cuba berpuasa sunat. Puasa sunat ni kalau dia rasa nak teruskan puasa, dia puasa. Kalau tak teruskan, ada masalah, dia boleh buka lah. Jadi tak payah nak ganti balik puasa tu. So kita galakkan buat macam tu. Jadi kita tahu apakah dos yang sesuai dengan dia. Sebab lain orang lain. Kadang-kadang dia makan benda yang sama macam apa yang Puan Samira tunjuk, tapi paras gula dia berbeza-beza bergantung pada insulin dalam badan, bergantung pada metabolisme badan dan juga bergantung pada aktiviti seharian. Jadi dose adjustment memang kita buat individu ke individu ni sentiasa tak sama. Tapi secara dasarnya kurangkan dos yang ubat yang ambil pagi kita suruh ambil masa buka puasa. Kalau insulin, kebanyakan pesakit yang ambil insulin pun boleh berpuasa. Kalau yang jenis 2 kali sehari, contohnya Mixtard, dia akan ambil sebelum breakfast dan juga sebelum dinner. Jadi kita kalau orang yang gula dia agak tinggi, biasanya kita cuma kurangkan sikit dos dia masa yang sahur tu. Masa buka puasa macam biasa sebab kita expect dia tak makan berlebihan. Kita tak nak dia cakap, oh sebab tak makan 14 jam puasa. Kita yang pesakit kena kontrol yang dia makan. Cuma ubat tu kita kena berbeza. Biasa tak macam ketiga ke 4 bulan Ramadan. Kalau untuk glifosine, ubat dia ambil masa buka puasa. Metformin ada yang jenis 3 kali sehari, dia boleh ambil masa buka puasa dia doublekan dos dan masa sahur tu dia ambil dos yang macam pagi lah, macam yang biasa. Cuma perlu berhati-hati dengan orang yang insulin ataupun Amaryl ataupun Novonorm. Novonorm dia short acting, jadi dia boleh ambil masa buka puasa dan juga masa sahur. Dan pemantauan paras gula ni dia juga penting sebab kadang-kadang orang tu dia ambil insulin dia ambil insulin pagi masa sahur tapi dia masih hypo walaupun dos kita dah kurangkan, mungkin dia perlu stop insulin masa sahur. Jadi lain orang patient pesakit A, B dan C adalah berbeza-beza. Sebab tu pemantauan paras gula adalah penting terutama minggu pertama, jadi dia dapat idea macam mana seterusnya ataupun buat puasa sunat sebelum bulan Ramadan. So kalau nak terang, ini adalah secara general, dia lebih detail bila individu atau pesakit sendirilah, tapi itu ideanya. Ya, betul. So kita ada satu minggu je nak cuba. Sebelum boleh try. Cuma saya risau bulan sebab kawalan pergerakan kebanyakan orang akan beli yang frozen food. Frozen food ni biasanya macam roti canai frozen, tu frozen ni frozen sebab susah malas nak keluar banyak-banyak kali, nak kurangkan social, kita nak ada social distancing. Itu banyak makanan yang basisnya adalah kanji atau karbohidrat, jadi gula akan tinggi. Itu je lah yang rasanya masing-masing kena lebih berhati-hati. Terima kasih. Kadang-kadang kita test gula seperti 5 kali atau 4 kali yang di-showkan tadi. Apakah bacaan gula yang test kat rumah yang rasanya selamat untuk kita meneruskan puasa? Katakan bulan sahur, waktu sahur kan, apa bacaan yang rasa selamat untuk diteruskan berpuasa?
Okey, kalau sahur tu sebelum masa bangun sahur dia check gula, kalau antara 4 hingga 6 okey lagi sebab pesakit akan makan. Okey. Cuma kalau yang ambil insulin tu mungkin dia perlu kurangkan dos insulin dia. Okey, dan makan macam biasa. Jangan pula makan berlebihan, makan macam biasa sebab kita dah suruh kurangkan insulin dos. Dan mungkin pukul 10 pagi atau pukul 8 pagi tu cek balik gula. Kalau gula rendah sangat, kurang daripada 4 ataupun katalah 6, kalau kurang pada 4 kita galakkan buka puasa terus. Kalau 6 macam tu maknanya pukul 12 cek lagi sebab biasanya pagi ni kalau orang duduk rumah dan dia banyak kerja pagi, dia nak vacuum, dia nak sidai baju, macam-macam lah, gardening dan sebagainya. Setengah orang mungkin tidur, tapi tidur pun kalau kita tak makan, paras gula mungkin akan turun dan tengok-tengok tak bangun, rupanya hypo. So kena kerap check lah kalau nampak gula dah start turun. Dan kalau gula tu tinggi sangat, lebih pada 15-16 pun kita suruh buka puasa sebab kita tak nak hyperglycemia menyebabkan dehidrasi dan juga boleh koma jugalah. Betul. So ada range yang selamat untuk kita teruskan berpuasa. Tadi Puan Samira dia bercerita pasal pemakanan guna karbohidrat serat tinggi tu. Mungkin bagi sedikit contoh-contoh supaya kita lebih tahu apakah pilihan yang lebih betul. Puan Samira? Okay, untuk makanan karbohidrat yang serat tinggi ni antara contohnya adalah beras pirang. Kalau untuk nasi, beras pirang. Lagi satu yang biasa macam oat bran oat ataupun roll oat, okay. Ataupun juga macam kalau kaum India mereka ada ambil chapati. Okay, chapati ni sebenarnya dalam kategori whole grain juga. Okay. Dan selain daripada tu mungkin ada setengah yang pernah melihat ada jenis spaghetti ataupun pasta yang diperbuat daripada tepung whole grain. Ini pun di dalam kategori serat tinggi. So itu adalah antara pilihan yang baik ya. Tadi saya dengar juga berkenaan dengan perubahan ubat-ubat tu kan. Siapa lagi nak tanya pasal perubahan ubat sebab case by case ni memang banyak ubat pelbagai jenis. Kalau nak tanya boleh type dalam Q&A ataupun chat dan kita akan bacakan. Memang perlu perubahan ubat tu lah ya. So soalan yang seterusnya tanya adalah kiraan kalori ni agak sesuatu yang sangat sukar. Dan tapi kalau bagi pesakit kencing manis yang katakan BMI-nya lebih daripada biasa, katakan dia BMI-nya 27, 30 ataupun ada kategori yang lebih tinggi BMI. So sambil-sambil nak berpuasa ni berapa portion makanan yang biasa untuk juga kawal berat badan sekali? Okey, dia bergantung kepada kalau pesakit tu adalah obese. Jadi kalori yang kita galakkan tu kalau by pengiraan antara kita boleh kalikan dia punya berat badan dengan 20 kilokal per body weight, per kg body weight. Contohlah kalau beratnya adalah 80 dan dia dalam kategori obese, kalori yang dia sepatutnya ambil lebih kurang 1600 kalori. Okey, jadi katalah dalam bulan puasa dia boleh break dia punya kalori dia kepada waktu bersahur dan berbuka dan satu snack. Jadi waktu berbuka tu lebih kurang 600 kalori ya. Lepas tu dia boleh ambil sedikit snack waktu tarawih mungkin dalam 200 kalori, 300 kalori lah. Okey. Dan selebih daripadanya adalah untuk waktu dia bersahur. Jadi kita breakkan kepada 3 waktu makan. Saiz hidangan pula sebenarnya kalau dia mengikut pada plate healthy model yang Malaysia punya ya, pinggan sihat, 1/4 adalah karbohidrat dan 1/4 ni bersamaan dengan 1 hingga 1,5 cutuk karbohidrat macam nasi atau mi ataupun kalau roti lebih kurang 2 ke 3 keping. Okey. Dan 1/4 lagi adalah protein daripada ikan, ayam, daging tanpa lemak, tanpa lemak tepu
dan dia boleh tambahkan dengan satu hidangan kekacang, ya. Kekacang mungkin macam kalau dia masakkan kuah dal. Dal itu adalah kekacang. Tetapi kena ingat juga yang dal itu juga adalah karbohidrat. Jadi nasi dia tak boleh melebihi 1,5 cawan ataupun 1 cawan itu cukup. Okay, dan selebihnya adalah sayur-sayuran lah. Kalori itu perlu dikurangkan lah. Ya? Betul. Tapi nak kira kalori ni ada cara yang lebih senang tak? Sebab nak kira kalori kan bagi kita agak susah kan nak kira ada rujukan-rujukan yang kita boleh pergi untuk dapatkan kiraan kalori yang lebih tepat. Okey, untuk pengiraan kalori ni sebenarnya dalam kalau seseorang tu adalah pengguna apps, ya, contoh MyFitnessPal ke, mereka boleh masukkan jenis makanan tetapi dia terhad kepada makanan yang ada dalam sistem tu. Tapi setengah makanan yang contoh makanan Melayu, semua tu dia tak ada di dalam tu lah. Jadi dekat ataupun selain daripada yang itu mungkin dia boleh tengok pada website yang Malaysia punya, ya, kita ada senarai makanan. Jadi nak tengok jenis makanan tu dia kena go through the website lah. Tetapi secara amnya lah, contoh kalau macam satu hidangan yang lengkap macam nasi goreng lah kata, sepinggan ataupun sebungkus tu kita anggarkan kalori dia boleh mencapai 500 kalori untuk satu pinggan yang saiz yang beli dekat luar lah. Tapi kalau saiz yang kita cadangkan untuk yang di rumah, kalau nasi itu sahaja tanpa lauk, nasi itu mungkin lebih kurang dalam 200 ke 200.5 dia punya kalori dia. Tapi yang menambahkan kalori lagi ada jenis masakan lauk dia. Contoh macam kalau ayam itu dibakar, mungkin kalorinya lebih kurang dalam 100-150 lah. Tapi kalau dia digoreng pula, ditambahkan dengan lemak ataupun masakan itu bersantan, satu ketul ayam tadi boleh mencapai 200 ke 200.5 kalori. Itu roughly lah. Okay. Tapi untuk generally kalau yang kita nak tahulah anggaran makanan tu berapa kalorinya, lebih baik kalau kita menilai pada makanan-makanan yang ada label. Dekat situ mereka boleh estimate berapa kalori daripada makanan yang dia ambil. Itu yang paling tepat. Ini soalan yang soalan-soalan tu kalau siapa ada tanya boleh type di dalam. Kita mungkin luang lagi 5 minit sebab kita ni sekarang dah 12 minit. Tapi salah satu soalan yang biasa saya dengar bila kita jumpa pesakit adalah katakan bila saya sudah makan, lepas tu saya cek gula. Adakah itu satu cara yang baik untuk tahu makanan yang kita makan terlalu banyak ke, terlalu kurang ke dan sebagainya? Bolehkah pesakit buat so-called eksperimen, lepas makan tengok gula berapa dan sebagainya? Adakah cara tu baik ke tak baik dan diamalkan? Okay, right. Soalan yang bagus ya Prof Tong. Walaupun jarang sikit kita nak cek gula, tapi ada yang lebih berdedikasi untuk menjaga diabetes. Jadi kalau nak cek gula, biasanya kita cadangkan 2 jam selepas makan. Kenapa 2 jam lepas makan? Sebab bila 2 jam tu gula dia lepas makan memang gula akan naik dan dia akan turun kepada paras asal. Dan itu juga menunjukkan adakah makanan yang kita makan tu banyak kalori. Bila banyak kalori dia akan meningkatkan paras gula. Tapi kadang-kadang setengah makanan tu gula dia naik slow dan turun slow, bergantung pada jenis makanan juga. Mungkin Puan Samira akan terangkan lebih lanjut kalau ada masalah. Tapi biasanya memang 2 jam kita akan cakap tu masa untuk cek gula. Dan juga untuk pesakit yang ambil insulin injection yang 3 kali sehari sebelum makan tu, jadi kita dapat idea adakah injection insulin tu cukup ke tidak dos dia. Dia sama ada ubat tu tak cukup ataupun pesakit makan berlebihan, dua tu je. Okey, jadi kita boleh bekerjasama antara doktor dan pesakit untuk mencapai paras yang kita kehendaki yang bersesuaian dengan pesakit lah.
Okay, dia tak ada pesakit betul atau doktor betul. Kita kena work together, okay, bekerjasama mencapai apa yang kita nak. Betul. So maksudnya kita selalu kena pantau paras gula dan kita tahu secara sendirinya apakah keadaan gula kita secara average mana kan. Okay. Ada satu soalan yang mungkin kita perlu repeat sikit adalah jenis buah yang sesuai bagi pesakit diabetes. Sebab buah ni memang ada kandungan gula sebab dia memang buah yang manis. So biasanya kita cakap kita makan buah manis tak apa tapi secukup kadar saja. Tapi secukup kadar tu apa dan jenis buah yang baik, boleh Puan Samira bagi sedikit cadangan? Okay, untuk buah seperti yang saya dah share sebelum tadi dalam slide, dia bergantung kepada jenis buah dan berapa kuantiti yang diambil. Okay, katalah yang buah-buahan yang selalu yang jadi isu ni contoh buah yang kecil-kecil, contoh buah anggur. Okay. So anggur ni dia bergantung pada banyak mana yang dia ambil lah. So, jadi kalau anggur tu yang saiz biasa, kita katakan lebih kurang satu cawan ataupun dalam 8 biji lah maksimum. Tapi kalau kata anggur tu jenis yang besar, 8 biji mungkin terlalu banyak. Jadi kita anggarkan 8 biji atau 6 biji kalau yang tu besar. Okey, kalau buah yang contoh satu lagi trik adalah buah mangga. Kalau kita kata sebiji mangga, kalau dipukul rata, mangga sekarang dia banyak jenis, so banyak saiz. Jadi katalah mangga tu jenis harum manis, separuh sajalah. Kalau mangga tu yang kecil dan mungkin dia boleh habiskan satu biji. Dan satu lagi trik adalah elakkan buah yang dah terlalu masak. Jadi bila dia terlalu masak, contoh mangga yang dah terlalu masak, kandungan gula dia mungkin akan lebih tinggi lah berbanding dengan mangga yang muda. Mana gula dia yang diartikan tu lebih rendah. Adakah secara amnya buah lagi manis, lagi kurang kuantiti yang kita perlu makan? Kalau buah yang lebih kurang macam tu. Kalau buah tu kita anggarkan lagi, jadi mungkin kita boleh katakan gula dia lebih tinggi. Tetapi contoh macam apple pula, dia susah juga kita nak kata. Kalau apple hijau dengan apple merah, ramai yang beranggapan apple hijau ni gula dia rendah. Sebenarnya kemasaman dia tu bergantung kepada asid dalam buah tu juga. Jadi kualiti asid dia tu mempengaruhi rasa, tetapi karbohidrat dia tetap sama. Maksudnya sebiji apple hijau dengan sebiji apple merah, karbohidrat dia sama, lebih kurang. Okey, kita mungkin tertipu di sana. So, mungkin kita ambil soalan terakhir sebelum kita berakhir. Mungkin ada banyak soalan lagi, memang susah kita nak master semua. Tapi apakah senaman ringkas yang sesuai diamalkan oleh pesakit diabetes semasa sedang berpuasa? Dan senaman ni kalau waktu siang tu mungkin susah sikit. Mungkin minta pandangan lagi Prof. Norana. Right, Prof. Tong, terima kasih. So kalau di masa yang tak ada pengawalan pergerakan atau MCO ni senang sikit. Okay, kita boleh pergi terawih di masa malam. Kalau siang-siang dia boleh berjalan aja pagi tu half an hour atau setengah jam berjalan pun dah cukup. At least dia stay aktif. Ataupun kekal bergerak daripada just duduk aja tak buat apa-apa. So 30 minit satu hari adalah senaman yang biasa. Kalau tarawih tu lebih kurang setengah jam ke setengah masjid dia buat banyak rakaat jadi 45 minit dan sebagainya. Tapi dengan MCO ni saya pasti semua orang akan buat tarawih di rumah. Dan kalau di rumah tu biasanya macam laju sikit atau buat 8 rakaat jadi tak lama, mungkin dalam 20 minit dan sebagainya. Ia masih satu senaman, cuma walaupun bukan di bulan Ramadan, kita saya juga berbincang dengan rakan-rakan di luar sana dan kita galakkan pesakit diabetes selain penjagaan makanan, meneruskan ambil ubat-ubatan, aktif di rumah. Contohnya kita mungkin ada orang gaji, now kita work from home, mungkin kita akan mop sendiri, kita aktif. Buat kerja rumah adalah satu cara untuk membakar kalori yang kita galakkan. Dan ini juga kita nasihatkan kepada pesakit obesiti jugalah. Okay, itu adalah cara yang paling senang. Nak keluar rumah semua kita tak dibenarkan. Mungkin di sekitar halaman rumah kita masih boleh buat exercise yang ringan-ringan. Stretching dan sebagainya masih boleh dilakukan. Tak ada alasan kan? Tak ada alasan, ya.
So okay, untuk ulasan terakhir ni, kali ni bulan puasa ni memang unik sebab mungkin MCO, mungkin kita rasa lebih masakan di rumah daripada beli di luar, dan semoga siapa yang hadir hari ni dapat bermanfaat daripada maklumat diberi, dan kita tengoklah dengan bulan Ramadan MCO ni ada tak perubahan gula-gula dalam badan dan kawalan gula kita macam mana, ya. Dengan itu saya memang nak close forum ini dan webinar ni, dan saya banyak berterima kasih kepada Prof. Nurullah dengan Puan Samira bersama berkongsi maklumat, dan juga barisan pekerja belakang ni di belakang layar yang organize webinar ni dengan Zoom. Okay. Dengan itu saya secara rasminya tutup webinar ni, dan semoga terima kasih. Yep. Thank you. Thank you. Bye. Selamat berpuasa. Selamat puasa.